Kepada pelanggan-pelanggan yang dihormati sekalian, anda boleh order petai dengan kami di talian 012-345-6175. Dan sebenarnya untuk pengetahuan semua pelanggan, petai boleh menurunkan tekanan darah tinggi dan petai boleh meningkatkan kecergasan otak dan juga petai boleh menghilangkan sembelit. Dan lebih banyak lagi khasiat-khasiat petai yang anda mungkin akan mendapat maklumat di dalam Google. Untuk order petai bersama dengan kita, jangan lupa untuk menelefon 0123456175. Untuk order petai dengan kita, anda boleh menelefon 0123456175. Saya ulangi, 0123456175. Baik, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita yang ada pada hari ini. Kita tengok apa yang berlaku pada hari ini. Banyak yang orang kata susah nak cari perniagaan, susah nak cari menjana pendapatan semuanya. Dan juga selain daripada itu, pada hari ini saya akan bercakap dengan anda semua berkenaan dengan cara menjana pendapatan online. Cara menjana pendapatan online. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita akan kembali selepas ini. Baik, terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita, yang setia bersama dengan kita di dalam siaran BizHub Malindo pada malam ini. Kita sama-sama akan mengupas sedikit pelajaran-pelajaran di dalam cara untuk menjana pendapatan secara online. Ramai di kalangan kawan-kawan kita, usahawan-usahawan muda dan juga usahawan-usahawan yang senior sedang mencari peluang-peluang di dalam peluang itu pastinya ada rezeki yang boleh kita sama-sama kongsikan di dalam siaran hari ini. Siaran hari ini merupakan satu siaran yang khas buat anda bahawa BizHub Malindo membawakan siaran ini untuk kita berkongsi ilmu dan juga pendidikan dengan anda di dalam menjana pendapatan secara online. Saya ingin kongsikan beberapa platform yang ada di dalam online yang mungkin kita boleh jadikan platform ini satu platform yang baik kepada kita semua. Daripada dulu-dulu kita tengok kalau dalam contoh tahun 90-an. Tahun 90-an ini ada ramai yang menjana pendapatan yang melalui MIRC, iaitu satu channel untuk kita chit-chat dan juga ada channel untuk ICQ pada waktu itu. Dan pada waktu itu di dalam negara kita hanya menggunakan jaring ataupun TMNet sahaja. Dan pada waktu itu, waktu yang lama, kita tengok peluang-peluang yang dijana sewaktu itu juga banyak. Ada yang mengambil peluang itu untuk chit-chat, berkenalan dan sekarang sudah ada orang kata anak dan juga cucu. Daripada itu berkenalan, jumpa, dia berkenalan, dia pergi melalui MIRC. Setelah itu ada
program-program baru yang keluar, yang orang kata diberanakkan pada waktu itu. Mungkin sekitar itu ada Skype, sudah ada Skype, dan juga sudah ada net meeting, dan juga sudah ada banyak program-program Microsoft yang keluarkan produk-produk mereka. Dan di samping itu, pada waktu itu juga MIRC itu masih lagi popular. Ramai yang ada masuk di Dalnet, masuk di EFnet, masuk di tempat-tempat seperti di Downnet dan juga Undernet. Ramai pada waktu itu masuk di dalam siaran MIRC. Dan saya pun tidak sedikitlah berkenalan melalui MIRC ini. Memang ramai, beratus dan beribu orang kawan-kawan kita melalui MIRC kita jumpa, minum. Contohnya di channel Mamak, di channel KL, di channel Kampung, dan juga di channel-channel lain yang dibuat oleh individu masing-masing yang mengumpulkan networking melalui MIRC. Cukup saja balik di rumah sebelum ini dan selepas pada waktu sekolah pada waktu itu, pukul 2.30 mesti check in di dalam MIRC. Dan pukul selepas maghrib mesti check in MIRC sampai ke malam. Jadi inilah yang dikatakan bahawa di dalam satu channel itu boleh mengumpulkan begitu ramai orang dan juga boleh mengumpulkan kawan-kawan kita, sahabat kita, dan kita boleh berhubung. Selain daripada melalui SMS pada waktu itu, dan pada waktu itu memang viral berkenaan dengan marketing SMS. Satu SMS itu sekitar kos kita 8 hingga 12 sen untuk kita blast SMS. Ada perniagaan apa, ada apa-apa saja bisnes, mereka tulis dalam SMS dan mereka blast. Dan ada sistem untuk grouping SMS bahagian mengikut bidang-bidang, dan mereka blast SMS ini untuk marketing program ataupun marketing jualan-jualan mereka melalui SMS pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga, tahun 90-an juga, banyak yang membuat perjumpaan dan juga banyak juga yang berlaku kes-kes penipuan. Pada waktu itu sudah ada kes-kes penipuan melalui online. Dan juga antara mereka-mereka ini telah menipu dan juga cuba menipu, dan pada waktu itu banyak yang terkena dan terkesan dengan penipuan kredit kad. Kerana pada waktu itu ramai, dan kredit kad di dalam online ini masih lagi baru pada waktu 90-an itu, dan mereka menggunakan nombor kredit kad untuk membeli tiket di tempat-tempat yang popular seperti theme park, seperti contoh seperti di Genting Highland. Ramai yang menggunakan kredit kad palsu. Dia key in dan pada waktu itu dia dapat tiket untuk sinema dan sebagainya. Kerana pada waktu itu tidak ada satu firewall yang baik, tidak ada satu gateway yang baik pada waktu itu, dan ramai tiba-tiba menerima bil di rumah. Tiba-tiba saja dapat RM800, ada yang dapat RM1,000 lebih. Saya terima bil pada waktu itu, orang gunakan kredit kad saya itu untuk view cerita-cerita lucah pada waktu itu. Ramailah kita ni nak jawab dengan girlfriend kita pada waktu itu, macam mana nak jawab tu. Tiba-tiba kena macam ni, aduhlah. Jadi itu yang berlaku pada tahun 90-an. Tapi tahun 90-an itu juga boleh menjana pendapatan yang banyak, ya, melalui itu. Dan saya juga menjana pendapatan melalui online pada waktu tahun 90-an dengan menggunakan platform seperti Google. Saya ada staff, dan saya ada staff pada waktu itu. Staff saya juga menggunakan platform Google ini. Dia menggunakan satu produk Google, iaitu AdSense, Google AdSense. Jadi menggunakan Google AdSense ini tahun 90-an, kita sudah menjana pendapatan, iaitu sekitar $2,000 hingga ke $5,000 untuk sebulan. Dan pada waktu itu juga, melalui Google ini juga, dan YouTube pada waktu itu tidak begitu popular lagi, tahun 90-an tu. Dan pada waktu itu di Google ini banyak kita guna Google AdSense ini untuk pay per click. Jadi orang klik dapat duit. Orang klik dapat duit, tengok rating dia dan juga tengok bajet yang telah ditetapkan oleh Google pada waktu itu. Kadang-kadang satu bulan satu akaun kita dapat sekitar dalam RM400. Dan pada waktu itu saya mempunyai 30 akaun. 30 akaun yang berbeza email address, berbeza nama dan sebagainya. Dan ada yang kita letak nama company, ada kita letak nama personal.
pada waktu itu dan kawan-kawan kita. Dan setiap bulan yang seronoknya, Google hantar cek Google hantar cek dekat kita punya alamat. Wah, seronok betul. Waktu itu cuma dapat berapa? $80 je. Satu cek itu $80, ada $80, ada yang 200 lebih, ada yang 300 lebih pada waktu itu. Campur-campur tu adalah dalam 3,000 lebih dolar. Jadi 3,000 lebih dolar pada waktu itu. Wow. Kita sudah dapat hampir 8,000 hingga 11,000 ringgit Malaysia pada waktu itu. Itulah salah satu cara pendapatan online yang saya telah jana pada tahun 90-an. Dan pada waktu itu saya masih lagi praktis dan juga berniaga, mengajar komputer dan juga mengajar kawan-kawan kita cara menggunakan Microsoft Word dan juga mempunyai student yang banyak untuk mengajar mereka online bagaimana daripada internet nak pergi ke online dan juga cara setting modem, cara kita setting kita punya komputer, apa itu cracking password, apa itu hacking, untuk kita hack komputer-komputer orang. Waktu itu pengenalan dan juga ilmu telah disampaikan kepada anak-anak murid saya pada waktu itu. Dan ramai yang menjaga-jaga dan juga cara kita set modem, bagaimana nak set maksimumkan modem itu supaya dia boleh jalan lebih kurang 115 Mbps dan sebagainya pada waktu itu. Dan setting-setting itu semua kita ajar, kita kongsikan. Termasuk di dalam program-program perisian seperti Microsoft. Microsoft ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, ada Publisher dan pada waktu itu banyak. Dan pada waktu itu juga untuk software programming, jadi mereka menggunakan Pascal. Pada waktu itu, language Pascal dan juga C++ itu datang selepas pada itu. Jadi banyak online, kita masih menggunakan HTML. Bagaimana kita nak design website itu supaya menjadi cantik. Dan sekarang sampai ke ada WordPress dan sebagainya. Sebelum itu HTML, selepas HTML ada SHTML dan ada PHP language dan sebagainya pada waktu itu. Jadi saya telah membina salah satu menggunakan platform Google itu dengan menggunakan Accent. Google Accent ini masih lagi ada sekarang. Dan saya ada satu staff yang pakar di dalam Google Accent ini dan telah menghasilkan buku untuk dijual. Dan staff saya ini sangat baik dan sangat bermurah hati berkongsi dengan orang dan dijadikan buku itu menjadikan satu produk. Saya sempat menjual buku itu dengan harga RM40. RM40 saja pada waktu itu. Satu hari itu kadang-kadang ada 5 order, RM40 dapat 200. Jadi 200 satu hari itu. Saya nak huraikan di sini, order online ini adalah order rambang. Maknanya order itu adalah 24 hour. Kita tak perlu bayar bil elektrik, kita tak perlu bayar bil air, kita tak perlu bayar bil staff untuk jaga kedai kita itu. Jadi pada waktu itu banyak kita boleh advertise di lelong. Waktu itu sudah ada lelong.com.my baru lagi. Dan waktu itu sudah ada cari.com.my dan kita boleh advertise di sana. Dan ada juga surat-surat khabar seperti berita harian online, utusan baru mula nak online, nak berniaga online pada waktu itu. Dan pada waktu itu di Harakah Daily, surat khabar Harakah Daily juga ada platform itu untuk kita advertise AdWords kita ini, untuk kita advertisekan tulisan. Jadi masyarakat Malaysia pada waktu itu sudah mula untuk menerima order secara online dan juga menerima order membuat pesanan secara online. Dan pada waktu itu, selain daripada Google Accent yang kita buatkan page tadi itu, Google Accent itu saya pada waktu itu ada sekitar 30 akaun. Dan kita tambahkan lagi akaun itu berganda. Jadi bermaksudnya di dalam internet ini kalau boleh, kita rajin. Tambahkan lagi akaun kita yang sama, konten yang sama tetapi dapat trafik yang berlainan. Maknanya kita tambahkan lagi akaun kita itu dan nama-nama jenama yang lain, akaun kita itu nama yang sama, chat atas nama yang sama tetapi di platform yang sama tetapi gandakan dia dengan akaun-akaun yang lain. Waktu itu saya letak macam email Ali 1, Ahmad 2 dan sebagainya. Dan 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Jadi inilah yang dikatakan satu percubaan di dalam perniagaan online internet. Dan ini adalah satu percubaan
Yang mana di dalam online ini kita boleh berkongsi dan mendapat rezeki. Dan daripada Accent itu sudah dapat $3,000, $2,000 pada waktu itu. Dan setelah itu kita jual buku. Buku pada waktu itu di Amazon sudah terbuka. Ramai dah orang-orang US, UK, orang-orang luar negara ni menjual buku, ramai. Dan kita juga berkesempatan pada waktu itu untuk menjual buku ini. Jadi buku-buku itu kita ambil buku resepi. Pada waktu itu bagaimana kita nak buat tom yum, bagaimana nak buat laksa, dan kita jual dengan harga RM20. Ramai suri rumah beli, ramai kawan-kawan kita di luar negara beli, dan termasuk di Indonesia juga beli. Jadi perkongsian inilah yang saya nak kongsikan dengan anda semua, bahawa penjanaan online ini banyak cara. Banyak cara kita boleh jana online, banyak cara kita boleh menggunakan peluang-peluang melalui online ini untuk menjana pendapatan kita. Dan pada waktu saya tahun 90-an, tahun 2000 itu, saya telah menjana pendapatan yang tidak kurang daripada RM30,000 sebulan. Jadi RM30,000 sebulan itu bermakna menjadi satu pendapatan rezeki kita, ekstra rezeki pada waktu itu. Jadi pertamanya melalui Accent. Yang kedua, melalui kita jual buku ini. Buku ini kita tidak perlu ambil modal apa. Kita jual buku, resepi yang kita boleh dapat maklumat daripada internet dan kita compilkan, jadikan satu PDF. Jadikan satu PDF file dan orang order melalui website kita. Apabila orang order melalui website kita, kita buatkan form. Jadi mereka verify secara online. Dia transfer online, dia transfer melalui ATM. Jadi dia scan. Pada waktu itu tak ada handphone yang boleh guna kamera pada waktu itu. Handphone pun tak ada kamera lagi pada waktu itu. Jadi mereka kena pergi scan slip tu. Scan, lepas tu attach kepada kita email. Dan kita terima email. Waktu itu saya masih lagi guna email Hotmail pada waktu itu dan Yahoo Mail. Dan Gmail ini pada waktu itu baru lagi berkembang. Google Mail ni. Gmail baru lagi berkembang dan ramai orang guna email jaring ataupun email TMNet yang disediakan oleh pihak kerajaan pada waktu itu dan agensi kerajaan di Telekom Malaysia. Jadi inilah yang dikatakan bahawa menjadi jutawan sewaktu umur 20-an adalah orang kata tidak mustahil. Kerana melalui Accent tadi kita sudah dapat penjanaan. Melalui jualan buku sudah dapat penjanaan. Dan melalui jualan-jualan maklumat-maklumat yang lain. Pada waktu itu saya sangat rajin. Balik saja rumah kena mak, ayah marah. Dia kata kenapa asyik mengadap komputer je. Jadi apabila kita dapat duit, barulah parent ataupun keluarga kita berasa sangat bangga dengan cara kita mencari rezeki. Dan pada waktu itu kita sangat top lah. Ramai orang nak jumpa di dalam MRC. Ramai orang nak jumpa di dalam ICQ. Dan pada waktu itu saya berkawan dengan orang-orang daripada US. Daripada UK. Ramai comel-comel, hidung mancung semua. Seronok kita tengok. Tengok pun kalau tak seronok pun steam lah. Steam. Itu yang seronok tu. Jadi saya adalah satu kawan yang nama dia Rashkah. Rashkah ini dia duduk di California, US. Apabila kita berkawan, bercakap, sehinggakan tarikan yang diberikan oleh Rashkah ini kepada saya telah melabur daripada duit keuntungan saya ini ke dalam satu server MIRC. Jadi saya ada membina server di Dalnet yang dinamakan sebagai vision.dal.net. Pada waktu itu kalau masuk ke Dalnet MIRC itu, salah satu server saya itu yang dinamakan sebagai vision.dal.net dan sehinggakan Telekom juga dan juga pada waktu itu ada provider yang lain yang masuk untuk masuk ke Dalnet ini supaya menjadikan satu server provider kepada orang-orang Malaysia yang dinamakan sebagai coins.dal.net pada waktu itu. Jadi coins.dal.net itu adalah transformasi daripada server yang saya mulakan vision.dal.net itu. Jadi bermaknanya minat kita itu mendalam sehingga ke kita sanggup untuk kita buat satu server bagi orang Malaysia guna. Pada waktu itu. Jadi saya mempunyai minat seperti itu pada waktu itu. Dan apabila kita ada Google Accent,
Dan selain daripada Google AdSense ni, banyak lagi konsep yang sama seperti Google AdSense ni. Ada pay per click, yang lain-lain. Saya juga register 30 akaun, ada yang 20 akaun, ada yang tidak benarkan banyak akaun. Kita guna satu akaun ataupun 5 akaun duplicate atas nama orang-orang lain, termasuk nama-nama keluarga saya dan juga kawan-kawan saya. Dan sama juga pada waktu itu, PayPal menjadi gateway. PayPal ini sudah menjadi gateway. Jadi saya menggunakan PayPal ini untuk menerima bayaran. Menggunakan PayPal ini untuk membayar orang lain juga. Jadi banyak orang kata cara itu. Satu, AdSense tadi, pay per click. Yang kedua, melalui jualan buku. Apabila jualan buku ini pada masa tahun 2001-2002 itu, pada waktu itu, saya telah dapati jualan yang paling top. Jualan yang paling top sekali adalah jualan produk-produk matang. Maknanya produk-produk seks. Seks produk. Buku, seks, Kama Sutra. Jadi, saya telah ambil inisiatif ini untuk copy maklumat cara-cara bersetubuh. Teknik bersetubuh. Jadi, saya namakan dia sebagai nama domain itu www.teknikbersetubuh.com. Jadi, orang-orang muda dia nak tahu teknik bersetubuh macam mana, dia pun Google. Ataupun dia pergi kat Yahoo ataupun pergi kat MSN, teknik bersetubuh. Jadi keluarlah maklumat buku saya. Jadi maklumat buku saya itu dia beli. Maklumat buku saya tak jual mahal pada waktu itu. Saya hanya jual dengan harga RM30 saja. RM30 itu banyak. Ada kadang-kadang satu hari 8 orang yang order. Maknanya minda manusia di dalam dunia ini memang keywords seks itu memang keywords utama. Maknanya nafsu, seks, sebagainya itu adalah keyword utama. Jadi ramai juga yang masuk untuk tengok cerita-cerita yang berunsur seks dan sebagainya. Banyak yang telah diblok oleh kerajaan pada waktu itu dan tidak dapat. Waktu itu juga VPN baru saja mula. Ada orang guna IP connect untuk tembus nak tengok video dan sebagainya. Dan tengok video itu kena guna kredit card. Itulah saya kata, ramai yang menggunakan kredit card itu untuk key in dengan guna kredit card punya password dan sebagainya, dan dapat. Mereka ini dapat apa? Dapat melihat kerana mereka ada akaun. Dan ramai juga yang cuba untuk bekerja sebagai orang kata live sex. Ada juga yang bekerja. Contoh di livejasmine.com, website seperti itu, dan mereka ini bercakap secara sosial, boleh bercakap dan menjadi satu income kepada mereka-mereka ini. Itulah platform online itu yang saya nak kongsikan. Maknanya online pada waktu itu sudah berleluasa. Online pada waktu itu sudah, orang kata sudah meletup pada waktu itu. Tetapi ramai orang Malaysia yang masih lagi mencari-cari peluang pada waktu itu. Tidak fokus kepada online. Jadi tadi AdSense, jual buku, dan saya dapati, saya telah belajar setelah 1 tahun setengah, 2 tahun, kita berkecimpung di dalam pada waktu itu, bahawa keyword seks banyak. Selain daripada seks, resepi pun banyak. Resepi. Dan juga selain daripada itu, produk-produk kecantikan yang lain-lain ni belum lagi hot. Dan saya ambil inisiatif untuk menjual produk-produk seks. Saya jual seperti orang kata produk-produk selain daripada ubat lah. Selain daripada ubat seperti toys. Ramai orang-orang yang tak tahu jantina apalah. Dia telefon, dia hantar mesej. Ada juga yang pada waktu itu beli seperti minyak lintah, seperti ubat-ubat yang boleh menguatkan badan pada waktu itu. Ramai. Satu hari sale pada waktu itu mencecah sehingga dalam RM7,000, RM8,000 pada waktu itu. RM7,000, RM8,000 tu macam sekarang punya RM70,000, RM80,000 lah. Pada waktu itu. Tahun 2001, 2002, 2003. Jadi dah lama. Jadi kita terima hantar barang menggunakan pos Malaysia. Hantar barang juga menggunakan apa? Menggunakan secara COD ni tak ada. Jadi saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan produk seks ini. Kita lebih kepada open mind pada waktu itu. Jadi ramai yang order melalui online sebab dia tak ada kedai yang jual. Farmasi tak jual, supermarket tak jual. Pada waktu itu mall-mall belum ada. Belum banyak lagi mall.
Macam di KL Mid Valley tu baru nak ada. Baru lagi. Jadi ada pun belum hot lagi. Dan adalah kedai. Kalau di Singapura tu ada orang jual. Di Japan ada orang jual. Ada kedai-kedai yang jual. Dan saya telah order daripada Japan, daripada Singapura. Sampai barang-barang tu. Walaupun waktu itu saya duduk di Terengganu. Saya bukan duduk di Kuala Lumpur. Saya duduk di Terengganu dan Kelantan. Kerana kita masih lagi belajar pada waktu itu. Dan banyak yang kita berkecimpung di dalam NGO dan sebagainya. Dan saya dapat hasil. Kita order, contoh banyak yang boleh kita kongsikan. Seperti toys, adult toys ini. Oh, ramai yang order. Orang yang order tu pada waktu itu tak tulis IC number lah. Jadi tapi saya boleh dapati bahawa pelanggan repeat order tu banyak. Pelanggan repeat order tu banyak. Kerana dia nak pergi kedai, dia malu. Kedai pun tak jual bagi dia. Jadi dia malu. Jadi dia beli online. Jadi inilah melalui hasil itu dan hasil kita jualan produk-produk yang berunsur sex toys, kesihatan ini laku, sangat laku. Dan tadi yang kita jual niche, produk-produk yang berunsur ataupun yang ada isi berkenaan pendidikan itu laku. Yang kedua, berunsur ataupun mempunyai isi seperti seks ini laku. Jadi dua ini saya simpulkan bahawa Malaysia ini pada waktu itu dan kini saya lihat apa-apa saja perniagaan yang berkenaan dengan pendidikan itu memang ada market dia. Apa-apa saja, mengajar, buat buku, buat majalah, buat iklan dan sebagainya. Perniagaan berunsur ataupun intinya itu, isinya pendidikan itu memang laku. Yang kedua, saya telah simpulkan juga dapat pengalaman daripada ini, perniagaan dari segi menjual produk-produk untuk kesihatan. Tak kiralah kesihatan seperti produk kita tengok contoh seperti kosmetik ataupun produk-produk yang makan dan sebagainya. Ini part yang pertama lah saya nak cerita. Maknanya daripada hasil bagaimana saya menjadi jutawan online itu, di umur orang kata 20-an sudah menjadi jutawan online, inilah daripada hasil ini. Dan pada waktu itu kita telah buka beberapa akaun bank, ada RHB Bank, ada Maybank, ada BSN dan sebagainya. Dan CIMB pada waktu itu nama lain, bukan lagi lama CIMB pada waktu itu. Dan pada waktu itu macam RHB Bank ni saya pun tak buka akaun di RHB Bank. Dia namanya Kong Yip Bank pada waktu itu. Nama yang lama lagi. Nama Kong Yip Bank. Jadi ditransformasi jadi jadi RHB Bank. Dan juga kita buka akaun di Southern Bank pada waktu itu, ditransformasi sebagai CIMB Bank dan sebagainya sekarang. Jadi proses ini kita telah ada pengalaman-pengalaman dia. Bagaimana penipuan itu berlaku, bagaimana kita nak mendapat duit, bagaimana kita nak declare tax pada waktu itu dan sebagainya. Jadi yang ini menjadi satu hasil kepada negara juga untuk menjana ekonomi. Dan ramai player-player online pada waktu itu. Jadi saya telah kongsikan dengan anda semua. Itu menjana pendapatan secara online ini sangat menguntungkan pada waktu itu. Daripada itu lagi saya telah bermula. Dan kita dapat hasil itu, kita invest untuk beli tanah, kita invest untuk beli property dan sebagainya. Daripada beli tanah, satu tanah contohnya kita beli, katalah tanah itu 5 ekar. 1 ekar itu boleh belah kepada 4 hingga ke 12. Tergantung saiz yang kita nak belah. Dan daripada tanah pertanian di-convert kepada tanah komersial dan kita jual tanah itu mendapat hasil yang 10 hingga 30 kali ganda. Bergantung kepada tempat. Contoh tanah di Ceras ini banyak lagi pada waktu itu. Dan kalau beli tanah pada waktu itu, daripada kita beli tanah 7 ataupun 60 ribu, kita boleh dapat 6 juta pada waktu itu. Jadi inilah hasil yang cara bagaimana yang saya dapat duit. Banyak pada waktu itu. Dan cara kita dapat duit itu memanglah daripada hasil usaha kita. Tetapi sekarang juga boleh menggunakan konsep seperti ini. Cuma sekarang harus kita tengok banyak kompetitor yang telah tahu. Maknanya banyak kawan-kawan kita yang warga negara Malaysia ni sudah tahu cara dia macam mana. Jadi agak susah sikit. Kita nak monopoli. Nak monopoli harga. Nak monopoli bisnes itu. Agak susah. Kerana hari ini kita order apa-apa produk. Besok sudah ada orang lain yang boleh order produk yang sama dengan kita. Contoh kita masuk ke China.
Hari ini kita tunjuk pada China satu robot. Besok China pun boleh buat robot yang sama. Jadi inilah yang dikatakan bahawa perniagaan online ini sangat menguntungkan pada waktu itu. Daripada Accent dan produk-produk lain yang kita jual pada waktu itu, saya pun buat secara online dan saya pun guna SMS untuk blast follow up customer dan guna newsletter, dan saya guna juga seperti email subscribe. Orang nak dia subscribe email kita, daripada database email itu kita contact orang-orang. Jadi selain daripada itu, kita guna spider. Guna teknik spider, pergi ke online dan kita spider semua email yang ada di dalam Malaysia. Jadi pada waktu itu ada di dalam Lelong, dalam Cari, dalam mana-mana website personal, kita boleh Google. Maknanya di Google itu dia automatic cari spider. Jadi dia kumpulkan email address. Dan pada waktu itu, banyakkan kita email kepada orang, dia memang terima. Dan kita boleh check bahawa dia telah baca atau dia terima saja dan sebagainya. Ada satu sistem yang boleh check. Dan waktu itu, junk mail dengan spam ini dia tak begitu sensitif lagi. Jadi semua email yang masuk itu terus masuk kepada orang yang membaca. Jadi kita dapat betul-betul customer, kita dapat betul-betul pelanggan, dan kita dapat betul-betul target group yang kita nak targetkan. Itulah perbezaan dulu dan sekarang ya. Jadi tadi saya telah simpulkan tadi sedikit, ulangkan kembali untuk Accent, pergi ke jual buku, jual produk online. Jual produk ni banyak. Saya jual produk lingerie, produk yang saya jual ini produk yang tak ada saiz. Maknanya produk-produk yang ada saiz seperti lingerie apa semua ni saya ambil saiz open je. Maknanya saya tak ada ambil saiz L, saiz S dan sebagainya, tak ada. Satu saiz saja saya jual. Dan pada waktu itu juga saya jual seperti ubat-ubat, jamu-jamu. Ramai orang order. Kita ambil daripada Indonesia, jamu daripada di syarikat-syarikat besar Indonesia yang ada di sini seperti Mustika Ratu dan sebagainya. Jadi minyak urut, minyak angin, minyak-minyak ini saya jual pada waktu itu. Dan ramai yang jual. Kalau botol-botol ni pengalaman saya jual, hantar pecah. Kalau tak pecah pun hantar bocor kerana dia punya impact udara dan sebagainya. Banyak masalah. Jadi yang saya belajar daripada dulu, macam botol-botol ni payah nak jual. Yang kedua, benda-benda yang ada saiz payah. Pergi hantar perempuan. Perempuan ni kadang-kadang atas dia besar, bawah dia pun besar juga. Oh, payahlah. Punggung besar nak minta tukar. Lepas pada tu, kasut pun susah pada waktu tu nak jual. Sebab kasut ni kadang depan dia kembang sikit, belakang kecil. Lepas tu belakang ni kembang sikit, depan kecil. Oh, susah nak minta tukar. Jadi, bermasalah pada kita. Produk-produk ini bermasalah pada kita. Produk ni bagus. Dan produk ini adalah volume. Kalau buka satu kedai pun memang susah nak dapat keuntungan. Kita kena banyak kedai baru dia boleh cover in and out pada waktu itu. Jadi saya lihat bahawa produk-produk yang saya jual ini selain daripada produk yang makan, produk makan pada waktu itu, dia tidak ada panggil NOT number. Dia ada istilah yang lain yang menjadi satu istilah yang dikeluarkan oleh pihak KKM, Kementerian Kesihatan, yang meluluskan ubat-ubat. Banyak ubat-ubat yang tidak lulus tetapi tetap dijual oleh para peniaga-peniaga dengan tanggungjawab mereka sendiri. Sebab itu kerajaan mengesyorkan mana-mana yang nak belikan ubat dan sebagainya mestilah menggunakan ubat yang berkenaan dengan kelulusan KKM. Jadi itulah saya nak simpulkan sedikit yang ini, dan sebelum saya simpulkan, saya harap kepada anda semua kita boleh stay, dan saya nak ceritakan berkenaan dengan perencanaan pendapatan online ini yang lebih banyak selepas pada ini. Kita kembali selepas ini.
Baik, kembali kita di studio hari ini di siaran BizHub Malindo yang akan kita berkongsi dengan anda berkenaan dengan menjana pendapatan secara online. Dan pada waktu itu saya telah menceritakan di part yang pertama sebelum kita berhenti rehat seketika tadi, iaitu berkenaan dengan pengalaman saya pada tahun 90-an dan juga tahun 2000-an. Dan sekarang saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang kita ada ini, yang kita boleh kongsikan pada tahun 2010 ke atas hingga ke sekarang ini. Jadi ramai pada tahun-tahun ini setelah daripada MIRC, daripada ICQ, pergi ke Sky dan pergi ke sekarang kita tengok pada musim-musim sekarang ramai yang guna WhatsApp. Jadi sebelum WhatsApp itu ramai juga yang menggunakan cara-cara marketing melalui mass email. Dia email dan dia dapatkan sale melalui email dan mengumpulkan database melalui subscribe email dan newsletter. Dan juga ramai tokoh-tokoh online, tokoh-tokoh usahawan-usahawan yang online ini telah datang untuk bertemu dengan pelanggan secara online ataupun secara offline, mengajar ilmu-ilmu mereka. Jadi saya dapati ilmu yang kita ada ini apabila kita ajar orang, jadi itu akan selain dapat pahala lah, kita boleh mendapat bahawa satu rezeki yang kita ajar pada orang itu sama ada percuma ataupun mengutip bayaran. Ramai universiti-universiti, banyak juga di universiti-universiti, di kolej-kolej pada waktu itu telah mula mengajar secara online dan juga telah mula untuk mengajar cara-cara untuk berniaga secara online. Jadi cara-cara ini telah memberikan hasil kepada ramai orang Malaysia yang berjaya, khususnya tokoh-tokoh dan juga pioneer di dalam perniagaan-perniagaan yang besar, di dalam perkebunan, di dalam pertanian, di dalam yang lain-lain juga menggunakan online. Dan di kedai-kedai sudah menggunakan sistem SQL dan juga sistem yang boleh mengumpulkan data secara strategik, menggunakan scanner, menggunakan point of sale system, iaitu POS system, dia scan dan sebagainya. Dan saya nak kupas sedikit hala tuju selepas ini, iaitu daripada sekarang kita tengok dulu kita menggunakan iaitu sistem barter. Sistem barter ini anda ada buah tukar dengan kuih, tukar dengan ini, sistem-sistem macam tu. Selepas sistem barter trade, pergi kepada sistem yang mana kulit-kulit siput ni. Kulit siput, dia guna kulit siput, pertukaran kulit siput yang besar, siapa yang ada, dan batu-batu dan sebagainya pada waktu zaman dulu. Selepas sampai ke zaman yang lebih moden, mereka menggunakan kertas. Kertas ni adalah berbentuk wang ringgit. Shilling, kertas sebagai cara untuk perniagaan. Shilling, kertas, cek. Ni masa zaman dululah yang telah ada sampai sekarang masih lagi maintain. Ada yang telah tak ada maintain, yang telah tak ada. Tapi masih lagi ada orang menggunakan cara seperti barter trade ni. Contoh sekarang di dalam online. Ada juga dia jual dengan harga 100, tetapi kalau tak boleh jual dengan harga 100, boleh tukar dengan barang yang nilaian 100. Itu barter trade lah. Apabila barter trade itu dah tukar jadi kertas, iaitu kertas wang ringgit, kertas cek, dan dia telah berubah. Pergi ke plastik pula. Plastik itu adalah credit card. Credit card, debit card, pada waktu ada ATM card dan sebagainya, plastik. Dan selepas plastik itu, dah berubah pula. Pergi ke online transfer. Online transfer, semua pakai online dan sebagainya. Sekarang dah berubah pula. Pergi ke mana? Payment gateway. Scan dapat bayar, sentuh dapat bayar, wave system. Jadi sistem-sistem ini berubah dari masa ke semasa dan ke depan mungkin tidak lagi menggunakan wang ringgit. Wang kertas itu tak lagi guna. Seperti di China sekarang, tidak lagi menggunakan wang kertas. Ramai yang buat bayaran melalui WeChat Pay. Ramai buat bayaran melalui Alipay dan sebagainya yang ada sistem gateway yang ada di China. Jadi kita pergi ke China, kadang-kadang naik taksi, naik bas dan sebagainya tak perlu bawa duit. Makan, minum,
Termasuk saya nak kongsikan yang orang kata hebatnya di China ni. Orang yang minta duit, peminta sedekah tu, suruh scan dia punya telefon nak derma berapa. Itu hebat tu. Jadi cara sistem ini telah berubah di dunia. Telah berubah, bukan di China saja. Di Hong Kong, di negara-negara Eropah seperti di Alabama, US, di Manchester, di Newcastle, Brazil dan juga di Hawaii telah berubah cara perniagaan tu. Jadi maknanya saya nak bagi tahu kepada anda semua supaya anda juga berubah. Anda juga transformkan perniagaan-perniagaan anda ini kepada online. Kerana penjanaan online ini sangat-sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Jadi selain daripada itu, kita tengok pada zaman sekarang ada yang menggunakan sistem marketing melalui WhatsApp. WhatsApp ni bagus. Kita boleh blast, tetapi WhatsApp pun kalau kita nak spam, nak hantar maklumat yang tak begitu bagus ataupun pertama kali kenal, dia akan kena ban. Ada yang kena ban untuk 7 hari, ada yang kena ban untuk 1 bulan dan sebagainya. Dan selain daripada itu ada Telegram. Telegram ini boleh masuk ramai, tidak ada limit dia. Kalau WhatsApp ni 250 orang, sebelum ini ada 200 orang dan sebagainya. Telegram ini boleh pergi ke puluh-puluh ribu. Jadi selain daripada itu, sekarang dah sampai ke lepas pada COVID ataupun yang kena coronavirus ini, dah keluar pula perisian-perisian yang lain yang belum popular, tetapi dipopularkan sekarang seperti Zoom, seperti Skype, seperti Webex. Jadi ini telah dipopularkan pada musim-musim COVID ini yang menjadi keuntungan kepada mereka. Banyak syarikat-syarikat yang dapat keuntungan melalui sistem online yang telah mereka jual. Sama ada produk-produk kesihatan, produk-produk lain. Jadi di sini untuk part yang kedua ini saya nak beri sedikit kesimpulan kepada anda, iaitu perniagaan online ini berubah-ubah. Kita kena ikut angin dia. Maknanya kita kena ikut cara, kena ikut transformasi kita punya sistem dan sebagainya untuk memastikan bahawa penjanaan keuangan kita melalui online ini terus berkembang. Jadi sekarang ramai orang jual, contoh saya kata ambil top 3, top 5. Katalah top 10 punya platform marketplace. Antaranya adalah Lazada, antaranya adalah Shopee. Dan juga ada yang lain seperti Mudah, syarikat daripada Malaysia. Dan juga seperti lelong.com.my. Dan juga lain-lain. Yang lain yang seperti Mudah ini macam Carousel. Itu juga sistem yang lebih kurang sama. Dan ramai yang hantar produk-produk, upload ke dalam itu dapat jualan. Termasuk saya juga menggunakan platform ini. Dan platform ini dapat jualan dan kita dapat hasil daripada itu. Jadi inilah yang dikatakan bahawa peluang-peluang kita yang ada. Yang pentingnya kita kena fikir bagaimana kita nak jumpa trafik secara online. Maknanya trafik online itu pelanggan online itu. Kerana pelanggan online ini dia tidak ada waktu untuk dia tengok. Kadang-kadang pukul 12 malam baru dia beli. Pukul 3 baru dia beli. Tapi saya nak kongsikan. Pelanggan-pelanggan online ini, mereka akan beli setelah mereka comeback 2 ataupun 5 kali baca benda yang anda jual. Dia tak akan pergi, terus dia tengok, terus beli. Tak ada lah. Tak ada. Daripada dulu, masa saya berniaga online pun, sampai sekarang pun, biasanya trafik yang sama tu dia akan pergi dan dia baca pula. Besok dia pergi pula, dia baca pula. Lusa dia pergi pula, baca pula. Dan dia Google nama syarikat, nama orang, nama telefon. Ada tak Google yang pernah kena tipu apa semua. Dia jaga-jaga. Dia jaga-jaga. Jadi untuk mendapat pelanggan online ni pun tidak mudah. Tidak mudah sangat. Kerana dia jaga-jaga. Jadi kadang-kadang yang pergi sampai 10 kali dia baca, dia cuba. Saya tengok tracking dia tu. Dia baca, dia stay dan dia buat pembayaran, dia cancel. Dia takut. Pelanggan-pelanggan di Malaysia ini masih lagi takut untuk membeli online. Jadi perkara ini telah berkembang sekarang. Ramai pelanggan sudah mengamalkan perniagaan dan juga pembelian secara online. Beli botol susu online, beli susu online, beli pakaian online, beli perkhidmatan secara online, bayar semua secara online. Kadang-kadang scan WeChat, scan Alipay dan sebagainya, semua secara online. Jadi inilah perniagaan-perniagaan yang kawan kita kata dia minta bagikan tips untuk start berniaga. Tips saya mudah. Anda kalau ada online, ada handphone, sudah boleh berniaga.
So ada handphone je, ada data, sudah boleh berniaga. Boleh register contoh produk-produk yang anda ada, boleh register di dalam satu akaun Lazada, boleh register di Shopee dan sebagainya. Banyak ini top ni, top. Sebab topnya mereka Lazada dengan Shopee ni dia banyak. Dia banyak advertise. Dia advertise di Facebook juga, dia advertise di sini, dan di Facebook juga banyak perniagaan-perniagaan marketplace yang kita boleh uploadkan produk kita dan mendapat hasil. Tempat yang mana ada orang tengok, tempat itulah yang menjadi satu trafik yang boleh beli dan juga boleh daya tarikan kepada trafik itu melalui cara-cara seperti itu. Jadi inilah kesimpulan berkenaan dengan sekarang ini melalui WhatsApp, Telegram, melalui Facebook, melalui online platform marketplace yang banyak. Bukan saja Lazada, Shopee, Mudah dan sebagainya. Banyak lagi yang ada. Anda boleh Google, boleh download apps. Dan sekarang pun dah sampai masanya bahawa lebih ramai orang tahu macam mana nak buat apps. Lebih ramai orang tahu macam mana dia nak tulis apps, nak buat apps, aktiviti dia sendiri dan sebagainya. Jadi inilah cara-cara yang kita boleh guna melalui penjanaan secara online ni. Jadi secara online ni memang banyak cara. Jadi saya akan simpulkan bisnes kita menjana peluang ataupun menjana pendapatan secara online ini di dalam segmen yang selepas ini, iaitu selepas kita istirahat seketika dan kita kembali selepas ini. Baik, terima kasih kepada penonton-penonton yang masih lagi bersedia dan masih lagi sedia bersama dengan kita di dalam siaran BizHub Malindo. Pada hari ini saya membuat sedikit perkongsian berkenaan dengan cara menjana pendapatan secara online dengan anda semua, khususnya rakan-rakan yang telah WhatsApp pada saya. Nanti saya akan hantar reply WhatsApp anda dan juga ada di dalam Telegram, ada di dalam melalui WeChat yang tanyakan soalan-soalan saya. Selepas ini saya akan kirimkan jawapan-jawapan kepada anda. Dan juga yang dalam YouTube, Instagram yang tak sempat saya nak reply di sini kerana kita sudah sampai ke penghujung siaran ini, saya nak buat sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk menjana pendapatan online ini memang satu yang menguntungkan. Rezeki-rezeki itu melalui perniagaan itu adalah 95% daripada rezeki yang kita jana melalui online. Jadi online ini
bukan saja online, tetapi offline itu ada rezeki pelanggan tetap organik. Tetapi online ini pelanggan dia unlimited. Kita boleh mendapat pelanggan jual Maggi saja pun, sini jual Maggi RM5 lebih. Jual Maggi kalau di dalam internet boleh jual RM5 lebih US dollar. RM5.80 US dollar. Kalau di Malaysia jual RM5.80 ringgit. Tapi ni US dollar. Jadi maknanya 20 lebih ringgit. Maggi itu boleh jual 20 lebih ringgit. Jadi unlimited. Unlimited traffic, unlimited pelanggan. Satu dunia kita boleh target. Satu dunia kita boleh jual produk kita. Jadi kepada anda yang masih belum lagi berubah kepada platform online, belajarlah melalui online. Dan anda boleh mengikuti Facebook saya atau Instagram saya ataupun YouTube saya dan juga lain-lain Twitter saya dan sebagainya untuk saya announce tips-tips setiap minggu, tiap bulan. Anda boleh ikut cara-cara yang telah saya berjaya. Dan anda juga boleh menyertai program-program kursus yang saya mengajar di universiti. Contoh di Universitas Negeri Padang dan sebagainya. Tip-tip yang akan saya kongsikan di Indonesia, di Malaysia dan sebagainya. Jadi anda boleh ikuti secara online dan juga secara fizikal berjumpa dengan saya dan beli buku saya. Buku saya ada dijual di beberapa tempat-tempat ataupun toko, kedai-kedai yang ada yang buku marketing boleh membantu anda untuk anda menjana pendapatan secara online. Jadi kita sudah sampai ke akhir siaran kita pada hari ini. Saya mengucap terima kasih kepada anda semua yang menonton BizHub Malindo yang mendengar perkongsian daripada saya. Ilmu menjana pendapatan secara online ini bukan senang. Kita nak dapat ilmu yang saya ada selama lebih 20 tahun yang lalu. Kita daripada tahun 97, 8, 9 sehingga ke tahun 2020 ini. Memang perniagaan-perniagaan itu sangat menguntungkan dan perniagaan-perniagaan itu sangat boleh menjadi rezeki. Dan jangan putus asa di dalam online ini. Pesanan saya untuk berniaga secara online ini, jangan cepat berputus asa. Kerana orang yang menjana ataupun berniaga secara online ini, kalau 10 orang, hanya 1 orang saja berjaya. Kalau 100 orang, hanya 2 orang saja berjaya. Jadi jangan putus asa. Kerana ramai, dia season. Kadang-kadang kalau kita jual, dia tu laku. Kadang-kadang season ini bukan musim, contohlah, saya jual barang-barang runcit. Musim-musim PKP, musim-musim MCO ini, ramai yang tak boleh keluar, ramai yang malas beratur, ramai yang takut panas dan sebagainya. Jualan-jualan ini melambung, naik. Jadi order pun naik, orang nak makan pun naik, hantar. Contoh macam GrabFood, contoh macam Lalamove dan sebagainya ataupun Foodpanda. Ini semua dia naik. Sale naik. Tetapi selepas pada MCO, selepas pada PKP ini, sale dia maintain turun. Ada yang turun mendadak, ada yang maintain. Jadi jangan takut. Kerana peluang-peluang berniaga ini kita harus transform. Kalau dia tak naik seperti ini, kita harus cari trafik-trafik lain secara offline, secara online, secara SMS, secara WhatsApp dan sebagainya. Ataupun follow up balik pelanggan-pelanggan yang pernah beli barang-barangan dengan anda itu. Database pelanggan-pelanggan yang pernah datang jumpa dengan anda, pernah order, pernah beli itu sangat berharga. Itu sangat berharga. Kalau anda boleh kumpulkan, macam saya kumpulkan daripada 20 tahun dahulu punya database, kita update. Dan sekali saya blast, boleh sampai 50,000 orang, 100,000 orang. Jadi cuba bayangkan, kalau anda nak jual air botol ini, selain daripada anda nak jual, air botol ini kan dia boleh buka dan anda boleh minum. Itu cara dia. Nak minum air lah cara dia. Jadi itulah yang dikatakan bahawa cara-cara itu yang boleh kita gunakan. Kita boleh gunakan dan kita boleh tengok orang-orang apabila tengok saya ni, ada yang komen senyum pun ada. Ada orang di studio pun dia cuba-cuba senyum pun ada. Dia lambat sikit, ada kadang-kadang dia lambat pick up sikit. Itu dia. Jadi saya nak simpulkan di sini, penjanaan online ini memang menguntungkan. Jadi anda ikutilah peluang-peluang yang ada, bukan saja daripada saya sebagai perkongsian ilmu kepada anda. Ada yang orang panggil Sifu, ada yang panggil profesor, ada panggil datuk dan sebagainya. Panggillah apa-apa yang saya boleh dengar. Panggillah apa-apa yang saya boleh dengar. Itulah, tak perlu tanya nak panggil apa, abang ke adik dan sebagainya. Panggil apa-apa saya boleh dengar. Saya boleh kongsikan dengan anda. Kerana perkongsian ilmu ini adalah suatu yang indah, suatu yang baik dan menarik.
Dan saya ucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kita dan baru saja bersama untuk menjana pendapatan online, jangan putus asa dan jangan cepat untuk melatah dan jangan cepat jemu. Di dalam online ini kita kena banyak belajar. Dan di dalam online ini kita kena pastikan bahawa kita ini firm dengan hala tuju, fokus dan sebagainya. Jangan sekejap-sekejap tukar, sekejap pergi mudah nak tukar ini. Jangan. Fokus kepada satu platform dulu. Apabila mendapat hasil daripada satu platform, janakan daripada platform itu untuk gandakan hasil anda. Jangan cepat putus asa, jangan cepat tak fokus. Fokuskan produk anda, fokuskan jualan anda dan saya pasti anda berjaya. Kita jumpa dengan anda selepas orang kata musim PKP ini boleh jumpa. Tetapi selepas segmen ini, anda jangan lupa untuk menonton segmen BizHub Malindo yang seterusnya yang akan datang. Kita jumpa di segmen yang lain. Terima kasih.